أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan ucapan kesyukuran kita berserta dengan tingkah laku kita menzahirkan kesyukuran itu di dalam perlakuan kita, kehidupan kita, Allah akan tambahkan lagi kenikmatan kita di dunia ini. Dan yang paling penting ialah ganjaran Allah di akhirat nanti, kerana destinasi hidup kita yang sebenar adalah di akhirat, dan dunia ni hanyalah jambatan, ya, hanyalah jambatan sahaja. Ibarat kita nak pergi ke seberang, ya, seberang tu kita, antara kita dengan seberang tu adalah sungai, ya, sungai. So kita sekarang berada di sini dan kita nak pergi ke seberang sana. Yang ada di antara kita sungai. Maka untuk kita sampai ke sebelah sana kita ada jambatan, ya. So jambatan tu kita gunakan, ya. Kita gunakan. Kita bukannya ambil jambatan tu, ya, dan bawa bersama apabila kita sudah menyeberangi, ya. Jadi jambatan tu ibaratkan kehidupan kita di dunia ni, ya, iaitu kita gunakan jambatan, maknanya kita masih lagi gunakan dunia ni, tapi tujuan kita ialah untuk sampai ke akhirat. Ya, kita bukannya ada apa tu, dah gunakan jambatan tu, lepas tu kita ambil jambatan tu bawa ke seberang sana, tak ada. Ya, so jambatan tu hanya untuk kita guna pakai supaya kita dapat menyeberang, dan akhirnya kita akan teruskan perjalanan kita di sebelah sana, ya. Dan perjalanan itu adalah perjalanan yang kekal abadi, ya, setelah kita di akhirat nanti, dan kita akan dibangkitkan sekali lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kehidupan kita selepas itulah kehidupan yang sebenarnya, ya. So kehidupan di dunia ni hanya ujian sahaja, ya, ibaratkan jambatan tadi yang kita guna pakai untuk melalui satu ujian, yang sekiranya kita lulus ujian tu dengan baik, maka perjalanan kita, kehidupan kita seterusnya di seberang sana tu akan baik, ya. Kalau laluan yang kita ambil tidak baik, maka keputusan ujian kita tidak baik, maka kehidupan kita di seberang sana tu juga tidak baik, ya. So, dalam Al-Quran kita melihat Allah memperincikan dua keadaan, iaitu satu keadaan di mana kita akan diberikan ganjaran yang sangat-sangat hebat, ya, kerana ketaatan kita kepada Allah, dengan kehidupan di syurga dan kenikmatan yang dibayangkan di dalam syurga itu yang tidak terhingga hebatnya kenikmatan tu, ya. Tetapi kalau kita ingkar, ya, kita akan diseksa, ya, kerana kita berlaku sombong, ya. Kita berlaku sombong, kita berlaku angkuh terhadap pencipta kita. Jadi Allah tidak boleh mengambil ringan, ya, perkara ini. Allah akan menyeksanya. Sebab tu di dalam Quran banyak kalimah-kalimah yang Allah gunakan azabun alim, ya.
bukan sekat azab saja, ya. Allah tambah lagi azabun alim, azab kadang-kadang azabun azim, maknanya seksaan yang sangat-sangat menyeksakan, ya. So bila kita faham dalam keadaan itu, sepatutnya kita tidaklah mengambil ringan, ya, mengambil ringan tentang apa yang kita lakukan ni, dan kita mengambil segala usaha untuk memastikan kita berada di jalan yang baik, bukannya jalan yang salah dan jalan yang merugikan, ya. Dan jalan-jalan itulah Allah telah tunjukkan di dalam Al-Quran, iaitu Al-Huda. Al-Huda ni penyuluh dan dia juga adalah petunjuk kepada kita. Jadi perlulah kita memahami penyuluh dan petunjuk itu supaya dia dapat memberi panduan dalam kita meneruskan kehidupan kita ni, insya-Allah. Okey, kita teruskan perkongsian kita seperti biasa. Okey, di sini kita telah buat salinan kepada ayat yang kita kongsikan semalam, dan kita ambil salinan yang kedua tu yang telah kita perbetulkan, dan kita pergi ke Arabic Keyboard Lexilogos, ya, untuk kita tampal semula di situ, ya. Dan kita semalam telah pun membincangkan dua kalimah. Dua kalimah ni sebenarnya adalah yang menggabungkan kalimah yang pertama. Bermakna di dalam ayat ini, waman ni adalah satu kalimah, ya. Dari segi kedudukan dia adalah satu kalimah. Yang ni satu kalimah, yaqul satu kalimah, minhum satu kalimah, inni satu kalimah. Itu semuanya kedudukan dia, ya. Kita panggil kedudukan dia adalah kalimah-kalimah. Tetapi di dalam kalimah-kalimah tu kadang-kadang kita dapati dia adalah dibangunkan daripada beberapa kalimah. Sebagai contoh, kalimah yang pertama, waman ni adalah digabungan dua kalimah, iaitu waw satu kalimah dan man adalah satu kalimah, ya. So semalam kita telah pun berkongsikan waman patutnya kita sudah mengenal sekarang, iaitu waw itu adalah waw istinafiyah, ya. Waw yang menyambungkan cerita ayat ini, ayat 29, ya, nak menyambungkan cerita daripada ayat ke-27, ya. Untuk rujukan kita boleh lihat di dalam Quranic Corpus, ya. Kalau kita pergi rujuk dia dalam Quranic Corpus, kita lihat, ya. Adakah Quranic Corpus juga menerangkannya sebagai waw istinafiyah, ataupun adakah dia diterangkan sebagai waw selain pada istinafiyah? Sebab waw dalam Al-Quran ni dia banyak fungsi, ya. So kita akan tengok perbahasan yang disenaraikan oleh Al-Corpus. So macam mana kita nak tengok tu, kita pergi ke ayat ini dan kita lihat kepada kalimah waman dan kita tengok penerangan kepada waw tu. Adakah sama yang seperti kita fahami, ya. So dia ialah 21, 29, ya. So diharapkan sekarang ni Corpus dah, orang kata, dah baik semula. Sebab 2-3 hari lepas, mungkin seminggu, dia ada buat maintenance, ya. Jadi kadang-kadang bila kita klik di sini, kita tidak dapat responnya sebab dia under maintenance, ya. Tapi alhamdulillah sekarang ni nampaknya lebih baik.
So kita cuba hari ni iaitu 21, 29 kita tekan di sini. Okey. So mana sekarang sudah keadaan baik ya. Ya inilah ayat yang kita perbincangkan sekarang iaitu waman yaqul. So macam mana kita nak mencari waw ini, kita pergi ke apabila kita sudah dapat ayat ni, kita pergi ke bahagian word by word di atas ni ya. So word by word ni dia akan senaraikan semua kalimah-kalimah ni secara detail ya. Dia akan terangkan secara detail, terperinci ya. So kita pergi ke word by word. So kita lihat okey ya, di sini okey. So di sini waman ni dia ya, bermula dengan waman ni ayat 28 bermula ayat 21. So korpus menggunakan menerangkan dia sebagai waw atifah ya. So apakah beza dia antara waw atifah dengan waw istinafiah? Waw atifah ialah bermakna cerita yang disambungkan tu adalah tambahan kepada cerita-cerita yang sebelumnya ya. So itu pun betul juga. So maknanya kalau kita nak menerangkan sebagai waw atifah pun betul, menerangkan sebagai waw istinafiah pun betul ya. So kalau waw istinafiah saja dia hanya menyambung dan cerita itu biasanya tidak diselaraskan dengan cerita-cerita sebelumnya. Sekiranya waw atifah maknanya nanti kita akan lihat nanti ayat 29 dengan 28 tu dia diselaraskan ya. Diselaraskan dari konteks ceritanya, iaitu dipanggilkan waw atifah ya. So itu bergantung kepada kefahaman kita. Kita kena buat analisa ayat 29 tu sebagaimana dia menjadi maktuf kepada ayat 28. Kalau atifah maknanya ayat 29 adalah maktuf ya kepada ayat 28 ya. Kalau dia tidak bertambah dan diselaras, dia hanya sambungan sahaja ya, iaitu istinafiah ya. So maknanya dia mustasnafiah ya. Itu kita boleh lihat secara detail bila kita buat analisa ayat-ayat itu ya. Okey, sebelum tu kita teruskan dengan man ya, dan kalau perlu kita boleh gunakan korpus ni untuk membantu kita dalam menerangkan kalimah-kalimah tu. Di sini tuan-tuan akan lihat iaitu man tu juga kita katakan dia adalah isim mausul ya. So isim mausul. Okey, tapi pada yang sama ya, dia juga menjadi isim syartun ya. So di sini korpus ni tidak menerangkan tentang isim syartun ya. Itu adalah maklumat tambahan. So bila kita menerangkan, kita terangkan man ni sebagai isim mausul wa syartun ya. Wa syartun maknanya dia juga membina ayat-ayat syartun. Dengan bila dia membina ayat syartun, so dia akan peranan dia, efek dia ataupun kesan dia ialah dia akan menjazamkan kalimah fi'il mudhari' selepasnya ya, iaitu yaqul ya. Yaqul ni dalam fi'il mudhari' yang marfu', ejaan dia lah yaqulu ya. Mungkin saya bantukan dengan menaikkan dia ya, menulis dia dalam gunakan erti logos ni ya. Kita dalam perangan, kalau yaqul ni kalau dia bukannya majzum, so ejaan dia adalah dalam bentuk
marfu'. Ya, marfu' dia adalah lam tu di dhammahkan, ya. Dhammahkan. Okey, lepas tu qaf ni dia ada penambahan waw sebab kalimah ni adalah 3 huruf akar dia qaf waw lam, ya. Qaf waw lam, jadi dia ada selepas qaf tu dimasukkan huruf waw untuk membina apa? Membina kata terbitan fi'il mudhari' wazan 1 dia yang marfu'. Dia kalimah dia adalah yaqulu. Nanti bila kita buat pembinaan kalimah, ya, kita akan dapati dia menggunakan acuan apa? Yaf'ulu, ya. Mungkin saya kongsikan sekali template, ya, template supaya kita faham apa yang kita bincangkan. Okey. Fi'il mudhari' maklum ada 3 wajah, ya. Wazan 1. Ada yaf'alu, ada yaf'ilu dan ada yaf'ulu, ya. So macam mana kita nak mengenal acuan yang digunakan ialah bila kita tengok kepada ayat tadi, kalimah tadi, huruf qaf berbaris hadapan, ya. Huruf qaf tu baris hadapan bermakna dia mengambil acuan yang ketiga iaitu ain tu berbaris dhammah juga, baris hadapan, ya. Bukannya kasrah ataupun fathah. Itu cara clue dia lah, ya, untuk kita mengenal. Jadi dia mengambil acuan yaf'ulu. So bermakna kalau kita cuba bantu dia dalam pembentukan kalimah, ya, so dia bermula dengan 3 huruf akar dia ialah qaf, waw, lam, ya. Macam mana kita tahu dia qaf, waw, lam? Yang ini boleh bantu kita, ya. Yaqul ni tuan-tuan tekan di sini, ya. Cursor ni tekan di sini untuk apa? Untuk maklumat yang seterusnya tuan-tuan akan lihat di sini, ya. Inilah 3 huruf akar dia. Qaf, waw, lam. Ini, ya. Itu 3 huruf akar. So maknanya terdapat huruf ilah waw yang kedua, ya. Huruf ilah waw yang kedua ni. Jadi yang inilah yang dimasukkan, ya, di dalam pembentukan kalimah, ya. Selepas qaf tu dia mengambil waw mat, ya, sebab dia bermula dengan huruf waw sebagai huruf ilah yang kedua. Okey. Kita penuhkan pembentukan tu supaya dia dapat membantu kita memahami, ya. So qaf, waw dan lam, ya. Seperti biasa, qaf, waw, lam. Waw adalah huruf ilah. So huruf ilah akan bertukar kepada huruf alif di dalam pembentukan kata dasar, ya. So kita gabungkan dia, bawa ke sini, copy pastekan dia, ya, dan gabungkan dia, ya. Gabung maknanya qaf dengan waw dengan lam tu digabungkan, kemudian baris, ya. Sebelum bariskan tu tukarkan waw ni kepada alif dulu, dia menjadi alif mat, dan barulah kita letakkan baris kepada setiap huruf tu. Qaf berbaris atas, lam pun berbaris atas untuk kata dasar yang sama ejaan dia dengan fi'il madhi wazan 1, ya. Qaf dan alif tidak berbaris kerana alif adalah berfungsi sebagai alif mad, ya. So huruf-huruf mad tidak dibariskan, ya. Okey. Untuk membentuk yaqulu ni dia akan menggunakan acuan
yaf'ulu. Yang ni yaf'ulu. Kalau mau kita tandakan, iaitu fi'il mudhari' ditolakkan sikit. Ini ke atas. Fi'il mudhari' maklum, wazan 1. Dia ada 3 wajah. Kita ambil wajah yang ketiga, yaf'ulu di sini. Ya. Itu yang kita akan gunakan. Ya. So copy, boleh copy saja kat sini. Ya. Kalau nak type pun boleh, nak copy pun boleh. Yaf'ulu, bawa ke Lexilogos tadi, masukkan dalam bracket tu, menunjukkan dia adalah acuan, ya, untuk membina kalimah yaf'ulu, ya. Okey. So seperti biasa, sebagai ulang kaji kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti proses pembangunan pembentukan kalimah, macam mana nak menggunakan acuan ni, kita gantikan, ya, kita gantikan huruf-huruf di dalam acuan ni dengan huruf daripada kata dasar. Ya, maknanya qaf ni, ya, menggantikan fa. Ya, qaf menggantikan fa. Kemudian alif dia akan gantikan ain. Kemudian lam, yang huruf terakhir itu akan mengganti ke lam di sini. So lam ganti lam menjadi lam jugalah. Ya. So bila digantikan, jadi dia akan menjadi kalimah. Sebelum dia yaqulu tu, dia akan jadi kalimah, kata terbitan dia dalam bentuk okey, kita cuba kopikan dia dulu. Yang ni kita tukarkan kepada qaf. So kita ambil qaf sini. Okey, dia adalah sukun, ya. Jadi kita ambil qaf bawah lah, ya, sebab dia sukun. Jadi kita ambil qaf dan sukunkan dia. So alif menggantikan ain. So sini menjadi alif yang berbaris hadapan, alif yang dhammah. Dan lam, lam ganti lam dhammah, dia masih lagi lam dhammah, ya. So yang ni kita boleh padamkan. So itulah kata terbitan dengan menggunakan acuan yaf'ulu dan kata dasar qala, ya. So apa yang berlaku di sini, kita lihati alif ni dia berbaris, ya, alif berbaris. Yang ini tidak wujud, ya. Alif yang berbaris tidak wujud. So bermakna kalimah yaqulu ni tidak wujud, tidak ada kalimah, ya, seperti ini. So kita kena buat pembetulan, ya. Pembetulan tu macam mana ialah baris dhammah, ya, mungkin saya ingatkan sikit. Yang baris dhammah tadi, yang ni, ya, baris dhammah ni, kita pindahkan dhammah kepada huruf alif tu, kita pindahkan kepada huruf qaf yang sebelumnya. Itulah cara dia. Ya, kalau alif mat berbaris di dalam kalimah, so kita pindahkan baris dhammah tu kepada huruf sebelumnya ialah huruf qaf. Jadi huruf qaf yang
asalnya berbaris sukun. So sekarang ni mengambil baris dhammah. Sebab itulah jadinya qaf sekarang berbaris dhammah. Ya. So bila dia berbaris dhammah, so apa yang berlaku sebelum dia jadi yaqulu ni, di sini adalah sebenarnya alif. Ya, sebab kita sudah pindahkan alif, baris alif tu kepada qaf, jadi alif tu sekarang tidak berbaris. Ya, tidak berbaris. Okey, tetapi masih lagi ada masalah sebab qaf ni baris hadapan, dia tidak boleh mengikuti alif. Ya, dari aspek hukum mad, ya, qaf baris depan kena mengikuti waw mad, bukannya alif. So bermakna yang ni kena diperbetulkan juga. Okay. So kita perbetulkan dia. Ya. Jadi alif ni kita tukarkan kepada waw. Sebab qaf baris hadapan tidak boleh mengikuti alif mad. So kena tukarkan kepada waw. Ya, itulah terbentuknya kalimah yaqulu, ya, daripada qaf waw lam, ya, untuk membentuk fi'il mudhari' yang marfu'. Ya, sekarang ni lam masih lagi marfu', ya, baris hadapan, dia bukannya sukun, ya, tetapi di dalam ayat itu dia sakinah, dia bertanda sukun. Jadi kita sukunkan dia, ya. Jadi yaqulu ni kita tukarkan lam tu ke baris sukun, kopikan dia, bawa ke depan ni, dan kita sukunkan dia. Ya, sebab nak jazamkan dia, ya. Disebabkan oleh kalimah man ni, kalimah fi'il mudhari' yaqulu perlu dijazamkan, ya. Perlu dijazamkan. Macam mana nak menjazamkan dia? Berjazam tu maknanya menukar i'rab dia kepada majrur. Ya, jadilah disukunkan huruf terakhir, ya. So apabila dia disukunkan huruf terakhir, waw yang berada sebelum lam yang sukun tu tidak perlu digunakan lagi, ya. Sebab bila membaca kita tidak panjangkan qaf yang berbaris hadapan lagi, ya. Kita tidak membaca yaqul, tidak, ya. Kalau dia lam ni berbaris, kita panjangkan qaf, yaqulu, 2 harakat. Tetapi bila dia sukun, jadi waw ni perlu digugurkan. Itu kaedah dia, ya. Bila lam tu disukunkan, jadi waw tadi no more relevant. Itu bahasa Inggeris dia, ya. Maknanya dia tidak diperlukan, tidak berfungsi lagi sebagai huruf mad. Jadi kita gugurkan dia. Sebab membacanya tidak boleh panjangkan, ya. Kita membaca terus qaf tu kepada lam. Jadilah yaqul. Digugur, di backspace. Ya. So waw ni digugurkan, ya. Ambil tanda arrow. So waw, ya, tengok di dalam sini, waw tu telah digugurkan, ya. Ataupun kita buat cara lain, kita buat arrow tu kemudian kita tandakan dengan tanda cross. Maknanya kita gugurkan waw tu. Sebab tu di dalam kalimahnya, ya, dia menjadi yaqul, ya, yaqul, bukannya yaqul, bukan, ya. So bila kita proseskan tu, selesailah, ya, pembentukan dia, dan kita buangkan tanda-tanda ini dan kita lihati kalimah tu sudah terbentuk, ya, terbentuk seperti yang
di dalam ayat tu. Yang inilah yaqul. Itulah terbentuknya kalimah yaqul, ya, dengan proses pembentukan kalimah, ya. So proses pembentukan kalimah ni sangat penting, ya, untuk tuan-tuan memahami dan mahirkannya supaya kita memahami apakah kalimah yaqul ni, ya. Kita nampak dia punya step dia, ya, one after another, satu daripada awal sampailah ke akhir, ya, sehingga terbentuknya kalimah yang kita baca di dalam ayat Al-Quran tu, ya. So itulah kenapa kalimah tu hilang sukunnya, ya, kerana dia perlu dijazamkan, ya. Dijazamkan maknanya disukunkan. So bila dia disukunkan, di sini proses pensukunan tu, waw tu akan gugur, ya. Dia disukunkan daripada kalimah yaqulu, disukunkan lam, waw digugurkan menjadilah yaqul. Jadi wa may yaqul, dan barang siapa yang berkata, ya, barang siapa yang berkata, sebab dia jazam, jadi status kalimah fi'il mudhari' itu status yang belum berlaku, ya. Dia adalah status dalam kumpulan jika ataupun sekiranya, ya, jika dan sekiranya. Itulah kumpulan dalam ayat-ayat syartun, ya. Konteks ayat-ayat syartun ialah jika ataupun sekiranya. Jadi perbuatan itu belum lagi berlaku, ya. Dia dengan itu mana terbenalah ayat-ayat syartun, ya. Ayat syartun. Kalau kita nak tandakan manakah ayat syartun di dalam ayat tu, kita balik kepada marker tu, ambil warna merah. Jadi ayat syartun ialah dari sini sampai ke min dunihi tu. Itulah ayat syartunnya, ya. Wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi. Kemudian yang sambungan ni adalah dipanggilkan jawabun syartun, jawab syarat. Ya. Maknanya respon kepada syarat tadi, ya. Apabila kita memenuhi syarat ni, so maka berlakulah jawab syarat. Jawab syarat maknanya respon apa yang berlaku selepas tu. Itu dipanggilkan jawab syartun. Fazalika najzi hi jahannam. Sekiranya ini berlaku, maka ini berlaku. Itulah dipanggilkan syartun wa jawabun syartun, ya. Ayat syarat dengan ayat jawab syartun, ya. Kalau kita nak gunakan bahasa Arab pun boleh. Ayat syartun tu ialah jumlah, ya. Al-jumlah al-syartu. Al-jumlah al-syartu. Ya, bahagian ni. Yang ni al-jumlah jawabun, jumlah jawabu syarti. Kalau apa nak gunakan sebagai idhafah, dia jadi jawabu syarti, ya. Bahagian kedua. Okey. Itu sedikit penerangan tentang kalimah yang kedua, yaqul, ya. Selepas kita menerangkan waman, so terangkan yaqul. Kemudian besok kita akan terangkan minhum, ya, yang mana dia lebih straightforward lah, ya. Minhum tu adalah gabungan harfun jar dengan isim dhamir yang majrur, ya. Dia pertaliannya di dalam kalimah tu dipanggilkan jar wa majrur, ya. Salam doktor. Jadi kalau orang tanya, biasanya dia kata fi'il mudhari' tu dia mesti dhamah kan, huruf yang terakhir tu. Tapi tiba ini huruf dia majzun. Jadi kalau kita nak jawab sebab dia ni terkecuali sebab dia syartun lah, syarat ni. Konteks ayat. Kita mesti kait dengan konteks. Konteks ialah konteks syartun. Belum, maknanya konteks syartun, perbuatan tu belum lagi berlaku. Perbuatan belum berlaku lah. Kalau dia belum berlaku, tidak boleh mengambil baris hadapan lah. Jadi belum berlaku dalam konteks apa? Dia konteks syartun
So bila konteks syartun syarat, dia mesti majzum. Syarat Dia dalam jawab. syarat, maknanya sesuatu yang perlu dipenuhi, itu syarat kan ya. Jadi syarat syartun mesti majzum. Dia tak boleh tak boleh mengambil dhammah. Dhammah tu status yang berbeza. Kalau lam dhammah bermakna perbuatan tu sedang berlaku. Dia bukan ayat syarat tu. Itu ayat nominatif dia panggil ya. Ayat nominatif ialah ayat yang sempurna ya. Dia bukannya belum berlaku. Yang marfu' lah ya. So i'rab dia ialah majzum lah. Majzum ya, itulah. Jadi i'rab dia majzum lah ni. Bila kita menerangkan dia adalah fi'il mudhari' maklum majzum. Ya, fi'il mudhari' wazan dia wazan satu ya. Fi'il mudhari' maklum wazan satu majzum. Terima kasih, Doktor. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung. Ustaz tak boleh label lah. Contoh ni Ustaz, Doktor tak boleh label lah. Kita nak screenshot. Tak boleh screenshot. Tak boleh nak tulis. Kita tak boleh tulis dekat skrin doktor tu. Jadi kalau doktor kena buat label kat situlah ayat syartun. Contoh ayat syartun. Jadi kami nak screenshot. Ya? Okey, kalau nak label sini boleh. Saya labelkan sekejap ya. Yang ni ialah ambil teks ya. Kalau saya labelkan di bawah ni, Di bawah pun saya tak apa. fikirkan dia ayat syartun ya. Yang ni dipanggil syartun. SHA kalau Rumi dia lah ya, syartun atau ijaz dia. Kalau Jawi shimra ta dhammatain syartun. Ya, so ayat syartun ni yang mana? Yang arrow mana ni arrow? So kita ambilkan arrow Doktor tanda. yang merah ni ya. Itu dia. Yang kotak pertama tu ayat syartun. Okey, yang ni yang kedua tu jawab syartun. Jawab syarat ialah ambil teks juga. Dia jawab lah. Jawab tu apa dia? Jawab tu maknanya respon dia lah. Respon kepada syarat. Bila syarat tu bila syarat tu dipenuhi, maka perlu dijawablah. Diresponkan. Ya. Respon bahasa Melayu Respon juga. Respon juga ya. Perlu diresponkan. Balas. Kalau nak kira tu tak balas. Macam syarat ni ibarat kita kata kat kawan kita ya. Kalau kamu bantu saya berikan bayaran pada kamu sebagai contoh. So sekiranya kamu bantu saya selesaikan masalah ni, saya akan bayar kamu. Jadi sekiranya itu ayat syartun lah. Kan? Ayat syartun. Jadi saya bayar tu bila dia dah penuhi syarat tu, jadi saya kena bayar dia lah. Jadi saya bayar dia tu, bila saya bayar itulah ayat jawab syartun. So yang ni, yang satu lagi ni ialah jawabun syartun. Jawab dia. Prof, boleh tambah sikit tak nota dekat situ fi'il mudhari' majzum tu? Ya, boleh. Okey, letakkan teks sekali lagi. Okey, saya letak kat bawah mana ya. Okey, saya pindahkan ni dululah. Yang ayat syartun ni kita tolak ke kanan sikit. Arrow ni kita pindahkan situ. Ya, dan yang kotak tu iaitu ayat syartun. Jadi kita letakkan label untuk
apa tadi, fi'il mudhari' ya. Kita mana bawah ni lah ya. Yaqul ni. Fi'lun mudhari' maklum dulu. Wazan 1 majzum. Wazan 1, ya, masukkan wazan, jangan lupa, sebab kalau tak masuk wazan dia tak tepat, sebab fi'il mudhari' maklum ni dia ada 10 jenis, 10 bentuk ya. Jadi kena masukkan wazan. Okey. Wazan 1, kalau nak masukkan sekali jantina dia adalah muzakkar. Nak masukkan sekali bilangan dia singular mufrad. Dan barulah masukkan i'rab dia. Itu cara nak menerangkan kalimah ya. Kita kena buat kerja tu biar sistematik ya. Kita buat secara terbaik sebab Allah suruh kita buat kerja cara yang terbaik ya. Perbaiki cara kita bekerja, cara kita bercakap, cara kita berfikir. Innallaha yuhibbul muhsinin ya. Allah sangat suka akan orang-orang yang sentiasa memperbaiki ya. So apa-apa yang dikatakan tu dan nak, kalau kita nak buat penerangan pun buat yang terbaik ya, supaya dia akan memberi kefahaman ya kepada siapa-siapa yang mengikuti perkongsian dengan kita lah. Okey, so buatkan yang ni kena letak arrow lah ya. Yang mana satu dimasukkan fi'lun ni kita buatkan arrow, iaitu dia merujuk kepada yang yaqul. Ya, warnakan merah jugalah sebab sini merah, tu merah jugalah. Yang ni. So yaqul tu adalah fi'il mudhari' maklum wazan 1 muzakkar mufrad yang majzum ya. Ghaibun atau khatab tu? Kumpulan apa ya? Dia merujuk pada man. Man ni ialah apa tu? Huwa. Huwa. So Huwa tu mana dia ghaibun lah. Ghaibun lah. Okay. Ya, itu kalau kita nak menerangkan fa'il dia pula. Ya. So kalau kita nak menerangkan fa'il, kita boleh masuk dalam penerangan ni ya, tentang fa'il dia pula boleh. Ya. Okey, masya Allah. Okey, sama. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Ya, kita akan sambung lagi. Terima kasih. Besok pagi, hari ini hari Khamis ya. Dia ada satu hari besok Jumaat. Terima kasih doktor. Okey, sama. Terima kasih doktor. Assalamualaikum.